Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan satu lagi teknik sorting iaitu yang kita namakan sebagai quick sort. Okay, quick sort, isihan cepat. Okay, so apakah quick sort? Okay, so this quick sort will divide the array into two pieces. Dia sama seperti merge sort. Okay, dia akan pecahkan kepada two pieces. Not necessarily half of the array. Dia tak semestinya half. Kalau kita tengok merge sort, so dia akan pecahkan kepada half-half. Okay. Tapi kalau quick sort tak semestinya sebab pemecahan ataupun dalam proses untuk division kita akan bergantung kepada nilai pemilihan pivot. An element of the array is selected as the pivot. Pivot ni mungkin akan mengambil nilai yang pertama dalam setiap array ataupun nilai tengah ataupun nilai akhir. Dia terpulang. Okay, then referred to as a divide and conquer algorithm. Bermaksud kita akan membuat proses pecahan ataupun division. Kemudian kita akan merge balik itu dengan menggunakan konsep conquer. Dia conquer ni dia akan sama seperti dalam proses merge sort. Okay. Elements are rearranged so that element in positions before pivot are less than the pivot. So kita akan membuat pecahan seperti merge sort. Pecahan di sebelah kiri akan mempunyai nilai yang kurang daripada nilai pivot. Okay, so element after the pivot are greater than the pivot. So nilai yang lebih besar daripada nilai pivot akan dipecahkan di bahagian kanan. Okay, ini kurang daripada nilai pivot akan dipecahkan ke bahagian kiri dan nilai yang lebih besar daripada pivot akan dipecahkan di bahagian kanan. Okay, so ini adalah dia punya algorithm. So normally first dengan last ni akan merujuk kepada nilai index. Pertama, for the first time bila quick sort ni dipanggil, okay, so nilai first akan mempunyai nilai kosong iaitu nilai index. Okay, nilai index dan last ni merujuk kepada index yang terakhir bagi sesuatu array. Okay. So pivot bergantung kepada nilai yang kita nak pilih, sama ada di hadapan, di tengah, di belakang atau sebagainya. Okay, so step kali so this algorithm quicksort ni dia akan menggunakan recursive method sebab dalam method quicksort dia akan panggil method quicksort lagi. Okay, dia akan panggil method quicksort lagi. So this is a recursive method. Okay. So quicksort A first pivot index -1. So ini nilai yang kurang daripada nilai yang kurang daripada nilai pivot akan dipecahkan ke bahagian kiri. Ini di bahagian kanan. Nilai yang lebih besar daripada nilai pivot akan dipecahkan di bahagian kanan. Okay. So dari segi PO notation, so average case dan best case mempunyai nilai yang sama iaitu ON log N. Tapi untuk worst case dia akan menjadi ON power of 2. Okay. So worst case can be avoided by careful choice of the pivot. So pivot ni kita akan pilih sendiri nilai pivot. So kena berhati-hatilah untuk mengelakkan daripada terjadinya worst case. Okay, quick sort rearrange the elements in an array. Rearrange the element in an array during partitioning process. Okay, maksud partition maksud bila berlaku proses pemecahan data ke kiri dan ke kanan. Okay, nanti kita akan tengok. After each step in the process, setiap kali pemecahan, okay, array di dalam proses quick sort ni, one element the pivot is placed in its correct positions. Bermaksud setiap kali pemecahan array berlaku di bahagian kiri dan kanan, so setiap kali itulah nilai pivot akan ditentukan. So the element in each of the two sub-array remain in their respective sub-array. The element, okay, so maksud nilainya akan kekal, okay, dia akan berubah. Okay, the class arrays in the Java class library uses quick sort for arrays, okay, of primitive type. Ini yang digunakan dalam class array. So kita akan tengok proses secara gambaran, okay, dengan menggunakan quick sort. So di sini kita ada satu array, nama dia array yang mempunyai nilai
berapa ni? 5, 2, 1, 9, 3, 8, 7 lah. So di sini dinyatakan bahawa kita tahu bahawa nilai pivot akan berdasarkan kepada first number. First number bagi setiap pecahan array. Contoh untuk yang pertama sekali kita akan dapat full size of array. So bermaksud nilai pertama adalah 5. So bila berlaku pemecahan kita nak divide. So di sebelah kiri akan mempunyai nilai yang kurang daripada 5, iaitu 2, 1, 3. So dipecahkan di bahagian kiri. Dan nilai yang lebih besar daripada 5 akan dipecahkan di bahagian kanan, iaitu kita tengok 9, 8 dan 7. Okey. Kemudian setelah tu kita ada dua subarray sini. Sama juga nilai pivot akan diambil berdasarkan kepada first number. So first number bagi yang subarray ni adalah 2 dan first number bagi subarray ni adalah 9. So kurang daripada 2 akan dipecahkan ke kiri iaitu 1 dan lebih besar daripada 2 adalah 3. Okey, kemudian yang subarray ni kurang daripada 9 adalah 8 dan 7. Yang lebih besar dari 9 tidak adalah. Okey. Sama juga setiap pemecahan dia akan mengambil nilai pivot iaitu nombor yang pertama. So 8 akan menjadi nilai pivot yang seterusnya. So kurang daripada 8 adalah 7 dan lebih besar dari 8 tidak adalah. So maksud bila ini adalah kita divide. Bila conquer dia akan sort. 1, 3 dengan 2. 1, 3 dan 2 akan menjadi, bila kita tengok ini divide ni bermaksud anak panah ke bawah lah. Kalau conquer kita akan merge. Kita akan anak panah akan menghala ke atas. Contoh kita akan sort 1, 2, 3. Bila sort dia akan jadi, nampak 1, 2 ni kita dah merge ataupun combine. Anak panah ke atas. 1, 2, 3. Kemudian 7 dengan 8. 7 dan 8 so dia akan jadi 7, 8. So bila kita tengok sini 7 dengan 8 so dia akan jadi 7 dan 8. Okey, kemudian 8, 7 dan 9 bila di merge 8, 7, 9 7, 8, 9 kita tengok sini 7, 8. Okey, 7, 8 dan 9 bila di sort so dia akan jadi 7, 8, 9. Kemudian 1, 2, 3 so pivot tadi ada first kali ada 5. Okey. Saya ulang balik bila kita buat proses pemecahan. Okey, kita tahu bila kita nak merge, kita nak merge 1, 2, 3. So bila ada merge maksud dia akan membuat isihan ataupun dia akan buat sorting terlebih dahulu. So bermaksud dia akan jadi 1, 2, 3. Okey. Kemudian 7 dan 8 bila 7 kemudian dengan first pivot adalah 8. So dia akan buat sorting, dia akan menjadi 7 dan 8. Okey. Kemudian dah selesai 7, 8. Kemudian 7, 8 kita tahu 7, 8 so dia akan merge dengan nilai pivot yang pada level 2 iaitu 9. So dia akan jadi 7, 8, 9. So bila kita tengok sini dia akan 7, 8 dengan dia merge dengan nilai pivot. 7, 8. So 7, 8 so dia akan jadi 9. Kemudian nilai pivot sini tadi adalah 5 nilai pivot yang first kali, first level. First level. So 1, 2, 3, 7, 8, 9 dengan nilai pivot itu 5. So bila merge sudah akan jadi 1, 2, 3, 4 sehingga seterusnya. Okey, ini yang dimaksudkan dengan quick sort. Okey, ini you all boleh tengok bagaimana you all boleh trace this program. So bila kita tengok di sini, kita ada satu array nama dia TS norm. So kita ada berapa size array ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bermaksud indeks 0 sehinggalah indeks 5. Okey, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So kita bermula dengan indeks 0 sehinggalah indeks 5. So kita ada 6 data yang disimpan. So bila di sini kita akan panggil quick sorting. Quick sorting di sini adalah recursive method sebab dalam quick sorting method dia akan panggil quick sorting lagi. Ini adalah recursive method. So bila for the first time kita panggil quick sorting, so nilai array itu TS norm ni akan ditunjuk akan dirujuk oleh A. Okay, A ni adalah array juga sebab TS norm adalah array. So A ni adalah array juga. Okay, so nilai A ni akan merujuk kepada
nilai array di sini. Kemudian kosong ni akan dipas kepada first. Kosong bermaksud nilai indeks kosong akan diberikan kepada first. So bermaksud first adalah kosong. Okay, first adalah kosong. Kemudian tsnom.length size array ni adalah 6. Tolak 1 menjadi 5. 5 ni bermaksud indeks yang terakhir dalam array ini, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So tsnom.length minus 1 menjadi 5. So 5 akan diberikan kepada last. So last ni merujuk kepada indeks yang last sekali, iaitu 5. So kita ada first akan jadi 0, last menjadi 5. So dia akan test. First, adakah first iaitu 0 kurang daripada last iaitu 5? True. So bila true, so dia akan membuat recursive method. Setiap kali true, so dia akan cari pivot. Okay, dia akan check pivot. So dalam kes ni, pivot ni akan diambil pada nilai yang pertama. Seperti yang kita tengok di sini. Nilai pertama. Nilai pertama bagi sub array. So setiap kali setelah berlaku setiap kali this condition is true, so kita akan pilih pivot sebab kita akan membuat pecahan di kiri dan kanan. So di sini adalah merujuk kepada pecahan di bahagian kiri. Okay, di bahagian kiri. A first index pivot minus 1. Okay, index pivot ni kita tengoklah index pivot. Okay, quick sorting A index pivot plus 1 last. Ini merujuk kepada pecahan subarray di sebelah kanan. Yang ini pivot minus 1 ni merujuk kepada item yang kurang daripada nilai pivot. Yang index pivot plus 1 merujuk kepada pecahan array bagi data yang lebih besar daripada nilai pivot. Okey. Contoh di sini adalah kita tengok sini. Okay, sebelum ni kita akan buat first iaitu 0 akan diberikan kepada first, 0 akan tak berubah. Untuk pecahan di sebelah kiri iaitu kurang daripada nilai pivot, dia akan pecah ke bahagian kiri dan nilai first akan berubah iaitu merujuk kepada indeks 0 first. Indeks pivot minus 1, indeks pivot ni bergantung kepada yang ini. Okay, yang ni pun sama juga. Okay, bergantung kepada nilai pivot. Okay, so setiap kali sebelum pemecahan kita akan cari setiap kali pemecahan di bahagian kiri ataupun di bahagian kiri dan kanan akan didahului oleh nilai pemilihan pivot. Kita tengok choose pivot. Okay, so choose pivot kita akan hantar apa? A. A ni adalah array. Nampak A ni adalah array, so kita tengok A ni adalah array. Okay, array. Kemudian first nilai indeks 0. Indeks 0. Nilai 0 akan pas ke mana? Ke first juga. So nilai first akan jadi 0. Nilai last iaitu 5 akan dipas kepada last juga. So first 0, last pun akan jadi 5. So dia akan pilih P adalah sama dengan first. Untuk pertama kali P sama dengan first, maksud P adalah 0. Pivot adalah A first, iaitu A0. Nilai A0, nilai yang disimpan pada indeks 0 akan disimpan pada nilai pivot. So bermaksud pivot adalah berdasarkan kepada nombor pertama bagi array, bagi setiap array ataupun sub array. So ini dia punya proses untuk kita nak buat sorting. Kita akan buat sorting. For sort, left is smaller than pivot and right for greater than pivot. Ini adalah proses untuk kita buat pemecahan. Okay, ini bukan pemecahan, kita nak membuat sorting. Ini kita akan buat pemecahan. Indeks pivot minus 1 dia akan pecahkan di bahagian kiri apabila nilainya adalah kurang daripada nilai pivot, dan indeks pivot plus 1 akan membuat pemecahan di bahagian kanan apabila nilainya lebih besar daripada nilai pivot. Setiap kali sebelum pemecahan ke kiri ataupun ke kanan, okay, nilai pivot akan dipilih terlebih dahulu. Okay, berdasarkan ini. Okay, so ini adalah berkenaan dengan worst case. Okay, bermaksud dalam kes ni, worst case ni adalah apabila nilainya telah disusun. Okay, telah disusun secara turutan menaik
ataupun turutan menurun. Ini adalah worst case. Akan jadi turutan menaik ataupun turutan menurun. Itu akan menjadi menyebabkan worst case. Contoh, katakan kita mengambil nilai pertama bagi setiap array ataupun sub-array sebagai pivot 5 ni, okey, adakah kita akan buat pencahn ke kiri, adakah data yang ada kurang daripada 5? Tidak ada, sebab di sini adalah turutan menaik. Bermaksud pecahan ke sebelah kiri tidak ada bagi setiap pecahan. Sebab nilai telah disusun. Yang hanya ada adalah di bahagian kanan, So kita akan tengok ini contoh 5. Ini data yang telah diisi. Data yang telah disusun. Kurang daripada 5 tidak ada sebab data ini telah disusun secara turutan menaik. Lebih besar dari 5 kita ada 6.89. Dan setiap sub-array ini kurang daripada nilai pertama akan menjadi pivot. Kurang daripada 6 tidak ada. Lebih besar daripada 6 kita ada 7.9. So proses akan sama sehingga habis. Okey, ini adalah worst case. Yang kira adalah sama apabila kita membuat data secara turutan menurun. Menurun bermaksud 9, 8, 7, 6, 5. Kita ada 9, 8, 7, 6, 5. Kalau turutan menaik, dia akan membuat banyak pecahan di bahagian kanan. Kalau turutan menurun, akan jadi banyak pecahan ke bahagian kiri. Sebab dia dalam turutan menurun ataupun descending order. Okay, so kita tahu bahawa efisiensi untuk quicksort untuk best case dengan average case dia adalah sama, ON log N. Cuma worst case akan jadi ON power of 2 apabila data disusun secara turutan menaik ataupun turutan menurun. Kalau turutan menaik, dia akan berat di bahagian kanan. Okay, kalau turutan menurun, dia akan berat di bahagian kiri. Okay. Itu je. Okay, setakat ini saja untuk sorting kita untuk chapter isian ataupun sort. So kita akan jumpa lain kali ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.